guys, my name is Miss Amalia. So we meet again. So in the previous video kita dah bincangkan tentang bab 3 matematik pengguna untuk tingkatan 3 KSSM. So kita dah bincangkan tentang simpanan. So basically simpanan ada 3 jenis, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun semasa. So in the previous video kita dah bincangkan tentang 3 jenis akaun ni. So kita akan sambung kepada pelaburan. So by the end of this video, you guys akan tahu apa itu pelaburan dan korang akan tahu beberapa jenis pelaburan. Okay, so guys, macam dalam previous video I dah terangkan kenapa you guys belajar simpanan dengan pelaburan, sebab perkara-perkara inilah yang korang akan uruskan bila korang dah bekerja, bila korang dah berkeluarga. So untuk masa depan lah basically. So that's why tajuk ni berada dalam syllabus untuk tingkatan 3 supaya korang faham apa itu simpanan dan faham apa itu pelaburan, dan korang boleh buat perancangan awal. Jadi masa depan korang akan terjamin. So that's why ada dalam syllabus ni. So it's quite straightforward. Dia sangat dia ada step, dia tak perlu korang faham algebra ke apa ke, tak perlu, just tambah tolak darab bahagi dan banyak guna peratus. So tak ada perkara yang kompleks pun dalam tajuk ni. Cuma apa yang susahnya adalah soalan-soalan yang keluar untuk tajuk ni basically selalunya soalan yang paling panjang. So memandangkan korang agak sukar untuk membaca, jadi korang tak ada perasaan nak membaca tu. And then kenapa korang nak baca benda yang korang tak suka kan? Macam ini bukan benda yang you guys suka. So that's why most of you guys tak suka nak baca soalan sebab korang tak minat. So untuk topik bab 3 ni I akan cuba untuk bagi jalan tips-tips macam mana nak jawab soalan bila soalan yang panjang lah, sebab basically untuk tajuk ni soalan ni memang paling panjang. Okay, so guys, kita akan sambung kepada pelaburan. Let's go. Okay, so pelaburan kita ada 3 jenis sebenarnya. So kita akan tengok so apa itu pelaburan. Sebelum kita pergi kepada kita pergi pada jenis dia, kita kena tahu apa itu pelaburan. So pelaburan ni maksudnya korang ada duit korang dan korang tabur kan. Katalah tabur kan, maksudnya korang berikan duit korang secara rela kepada sesuatu institusi ataupun sesuatu kumpulan untuk diorang gunakan duit tu, dan diorang gunakan duit tu untuk tujuan perniagaan ataupun tujuan perkara ataupun perniagaan lah, selalunya perniagaan untuk dapatkan untung, dan untung tu akan diberikan kembali kepada korang lah, sebab korang dah keluarkan duit untuk diorang jalankan perniagaan. So basically itu adalah pelaburan. Okay, korang ada duit korang. So contoh macam ni, korang tak nak buat bisnes, korang tak nak buka kedai, korang sebaiknya korang kena buka kedai air oren, bayangkan So korang tak nak buka kedai jual air oren, tapi korang nak untung. So apa yang korang buat, korang bagi duit korang dan korang letakkan kepada pemilik kedai oren tu, dan pemilik kedai oren tu akan jalankan bisnes menggunakan duit korang dan dia akan dapat untung. So berdasarkan perjanjian, dia akan bagi untung tu kepada korang balik. So kat situlah pelaburan. So itu adalah konsep pelaburan. Tapi kita ada beberapa jenis pelaburan. So pelaburan yang pertama adalah saham. So saham ni kita tengok kat sini Syarikat Cendana telah menerbitkan 10,000 unit saham berharga RM2 seunit bagi mendapatkan suntinan modal untuk mengembangkan operasinya di Kedah. So macam yang saya cakap tadi, yang korang buat dengan kedai oren tu, itu adalah saham. Sebab korang percaya dengan kedai oren tu, yang kedai oren tu boleh bawa pulangan untung yang sangat besar. So that's why korang bagi duit korang cakap okay, korang buat lah. Maybe korang buat hiring Instagram influencer ke, hiring bagi kedai oren tu famous, bagi kedai oren tu dapat banyak untung. So korang bagi duit tu dan dia orang guna duit tu, and then bila dapat untung akhir tahun, dia bagi untung tu, sebahagian untung tu akan diberikan pada korang lah, sebab korang dah memberi modal kepada diorang. Okay, so itu adalah pelaburan saham. Okay,
Okey, so kita tengok yang seterusnya. Hartanah. So hartanah ni konsep dia masih sama. Korang kena keluarkan duit korang dan pastikan korang mesti dapat balik bila korang dah keluarkan duit korang. So sama juga dengan hartanah, tapi bezanya adalah dia melibatkan pembelian rumah, pembelian lot, ataupun pembelian tanah, ataupun pembelian rumah sewa, atau pembelian rumah kedai, pembelian rumah kedai, ataupun pembelian bangunan. Okay, so sama juga. Contoh, korang beli satu rumah, so korang keluarkan duit korang, korang bagi deposit. So deposit tu basically wang pendahuluan, dan ada beberapa perkara yang korang kena bayar. Contohnya duty stamp, ataupun korang kena bayar lawyer supaya korang ada agreement, ada perjanjian supaya dia jadi legal lah, dia jadi official. Okay, so korang bayar semua tu semua modal korang sebab korang keluarkan duit korang. Apa-apa yang korang keluarkan duit tu adalah modal, maksudnya korang punya, korang keluarkan. So macam mana korang nak dapatkan balik bila korang dah keluarkan tu? So selalunya orang akan sewakan. Okay, so contoh korang beli, contoh korang pemilik, korang nak korang pemilik satu bangunan yang sangat besar. So korang nak jadikan dia mall. So basically korang pun panggil lah beberapa brand yang ada supaya diorang buka kedai dalam bangunan tu. Dan macam mana korang dapat pulangan daripada sewa-sewa yang kedai-kedai yang ada? Tu pulangan korang. Tapi korang kena pastikan korang kena keluarkan duit dulu. Tak ada orang nak bagi duit macam tu je. Korang kena keluarkan duit dahulu, baru korang dapat balik pulangan dia. So itu adalah konsep pelaburan lah, tapi menggunakan hartanah. Contoh macam saya cakap tadi, tanah, rumah, semua sama, bangunan, rumah kedai. So itu semua kita jatuh kepada pelaburan hartanah. Okay, so seterusnya kita ada amanah saham. So cakap pasal amanah saham ni, dia lebih kepada selalunya dia sama juga dengan saham, tapi amanah ni maksudnya memang dia akan dia punya keuntungan dia tak sebesar saham. Sebab saham ni korang boleh main berjuta-juta ringgit, tapi untuk amanah saham ni dia sangat fix. Dia punya harga dia pun rendah, dia punya bilangan untung dia pun sangat tetap, tak terlampau tinggi, dan selalunya dapat hujung tahun dividennya macam confirm dapat. So selalunya amanah saham ni kita akan dapat macam contohnya ASB. So amanah saham Berhad daripada kerajaan. So dia very stable, dia punya pelaburan dia stabil, dia punya modal dia tak besar, pulangan dia pun tak besar. So pulangan dia pun sangat tetap. Kalau tinggi sikit pun tinggi sikit je, kalau rendah pun rendah sikit je. So tapi kalau macam saham tadi, korang bagi besar, belum tentu korang akan dapat besar. Mungkin korang dapat besar, mungkin korang dapat kecil. Depends kepada perniagaan tu sendiri. Tapi yang ni memang perniagaan yang sangat tetap, memang confirm dapat pulangan. So itu kita panggil sebagai amanah saham. So kalau kat sini dia dah bagi tahu dia punya hint dia adalah amanah. So kalau selalunya, kalau nak bagi contoh yang lain macam tadilah, ASB, KWSP, tabung haji, tu semua adalah amanah saham. Maksudnya korang ada melaburkan beberapa duit dan korang akan dapat dividen dia. So itu adalah amanah saham lah. Okay, so basically ini sahaja untuk tajuk pengenalan tentang matematik pengguna. So kita ada simpanan dan pelaburan. So kita akan tengok selepas ni, video selepas ni kita akan tengok tentang faedah. So kita akan ada dua jenis faedah. So saya akan terangkan dalam video seterusnya. So yang penting korang kena tahu apa itu simpanan dan pelaburan. Dan perkara-perkara ini sangat penting untuk perancangan masa hadapan supaya korang tak terkejut. Jangan waktu korang umur 25 baru korang tahu apa itu simpanan, apa itu pelaburan. Sayanglah. So that's why kerajaan menerapkan tajuk ini dalam silibus matematik
tingkatan 3. Okay, so seawal 15 tahun korang dah tahu dah apa itu pelaburan, apa itu simpanan. So simpanan basically macam yang I cakap dalam previous video, korang simpan duit yang berhak, macam korang simpan duit lebihan dalam keadaan yang selamat lah. So tu simpanan. Kalau pelaburan, korang kena keluarkan duit korang supaya korang boleh dapat pulangan balik. So pulangan tu terpulang kepada keadaan perniagaan tu. Kalau keadaan perniagaan tu bagus, korang akan dapat lebih. Kalau keadaan perniagaan tak bagus, korang tak akan dapat lebih lah. Dan korang punya perancangan untuk keluarkan duit tu pun kena bijak. Tak bolehlah korang keluarkan seterus macam tu je. Korang kena tengok keadaan bisnes tu okey ke tak. So contoh macam hartanah, bayangkan korang keluarkan duit banyak-banyak tapi korang beli hartanah mungkin dekat Sabah. So tapi korang nak buka mall, so dia punya tu tak kena. Mungkin kat Sabah apa yang korang boleh buat, korang patutnya melabur untuk rumah, so tu lagi make sense. Tapi kalau korang melabur untuk buka mall, doesn't make sense sebab tak semua orang boleh pergi mall dekat Sabah sebab dia too far, dia macam jauh, dia punya demografik dia tak sesuai. Jadi kalau korang, maybe korang nak beli bangunan dekat KL and korang nak buka mall, okay, that is good idea. So that's why korang kena tahu apa itu pelaburan dan dari situ korang boleh buat perancangan supaya korang boleh buat satu keputusan yang sangat bijak lah. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. So kita akan sambung kepada video yang akan datang. Kita akan bincangkan tentang faedah. So ramai yang confused, faedah ni kita dapat duit ke kita kena bagi duit? So kita akan bincangkan perkara itu untuk the next video. So thank you so much guys for watching us. Thank you for sticking with us. Thank you for stay tune dengan kita orang untuk pastikan kita orang keluarkan video paling the latest one. So we need you guys punya feedback. So jangan lupa share, like and comment supaya kita orang boleh keluarkan lebih banyak lagi video yang berkualiti, lebih banyak video yang membantu korang sebab video-video yang ada dekat eTuition ni adalah free. So that's why kita orang nak pastikan video-video kita orang ni berkualiti dan boleh bantu korang dalam apa-apa jenis peperiksaan lah. Memandangkan kita semua tahu peperiksaan yang ada setakat ni hanyalah SPM saja. So tapi kita orang yakin yang video-video ni akan membantu pada pelajar yang akan datang jika PT3 dan UPSR kembali lagi, especially next year. InsyaAllah next year kita memang akan ada UPSR PT3 balik. So jangan rasa selesa, dan kita orang ada dekat sini untuk bantu korang. So guys, don't forget to like this video and comment and give any feedback supaya kita orang boleh bagi terbaik kat korang. Okay, thank you so much guys. See you guys in the next video. Bye guys.